kebenaran dan jam juga. Saya Muhammad Fitman sebagai Sultan Mahmud. Saya Caroline anak perempuan Walter Andrew Salvadores sebagai Laksamana Bentan. Saya Rasmina binti Saad sebagai Nak Anu. Isteri kepada Laksamana. Sultan Mahmud menghadap Baladun Seri dengan wajah yang angkuh. Laksamana Bentan pahlawan setia sedang menghadap di hadapan Sultan. Kelihatan Sultan Mahmud resah memikirkan ancaman Ranun yang menyerang kerajaan negeri. Baginda bangun dengan tegas dan mengeluarkan titahnya. Laksamana telah mendengar dengan teliti. Sultan bertitah, "Wahai Laksamana, Ranun semakin berani di badan kita. Mereka merompak dan membakar kapal dagang kita. Beta mahu Laksamana Bentan mengetahui angkatan laut negara ini. Perangi mereka, bawa keamanan kembali kepada kita." Laksamana pun menjawab, "Tuanku, patih menjunjung titah. Patih akan melaksanakan amanah ini dengan penuh taat setia. Keamanan akan patih kembalikan ke negara kita." Selepas beberapa hari, Sultan memerintahkan seorang tok penghulu untuk memetik buah cempedak di dusun milik Sultan. Dalam perjalanan pulang membawa buah cempedak tersebut, tok penghulu terserempak dengan Wan Anum. Wan Anum bertanya kepada tok penghulu, "Tok penghulu nak ke mana tu?" Tok penghulu menjawab, "Ke istana Wan Anum." Wan Anum ternampak tok penghulu membawa sesuatu di tangan dan bertanya, apa yang dipegang oleh beliau. Tok penghulu menjawab bahawa dia membawa cempedak. Wan Anum tertarik dan berkata, "Cempedak?" Tok penghulu menjawab, "Ya, hamba titah membawa cempedak kepada di bawah duli."
Wan Anum dengan kesian berkata, hanya Datuk sahaja patut harapkan untuk membantu hamba. Tok Penghulu pula berkata, pertolongan apa yang Wan Anum hajatkan? Wan Anum berkata, dia teringin sangat untuk makan buah cempedak dan meminta seulas buah cempedak milik tuanku. Tok Penghulu berkata, maafkan hamba Wan Anum, hamba takut dimurkai Sultan. Namun Wan Anum membalas dengan berkata, cempedak itu bukan hamba yang nak makan, tetapi anak yang hamba kandungi ini Tok. Tok Penghulu berkata, Cik Wan mengidam nampaknya. Wan Anum mendesak Tok Penghulu untuk memberi seulas cempedak itu. Akhirnya Tok Penghulu mula memotong dan memberikan Wan Anum seulas cempedak dan berkata, ambillah ini Wan Anum, tetapi rahsiakan, jangan sampai sesiapa tahu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Tiba-tiba, berita tentang kehilangan seulas biji cempedak telah diketuai oleh Sultan. Tambahan pula, buah cempedak tersebut merupakan buah sulung hasil pertama daripada tanaman pokok cempedak kepunyaan Sultan. Kemukaan baginda bertambah apabila terdapat pembesar-pembesar lain yang mengapi-apikan baginda agar Wan Anum dihukum bunuh akibat menderhaka kepada baginda. Terdapat pembesar yang mencadangkan agar perut Wan Anum dibelah bagi membuktikan bahawa anak di dalam kandungannya itu betul-betul mengidamkan seulas cempedak tersebut. Sultan berkata, siapa yang berani memakan buah cempedak sulung dari kebun diraja? Buah itu bukan sembarangan. Ia hasil pertama dari pokok yang aku tanam sendiri. Siapa yang mencemarkan kehormatan kebunku? Pembesar satu menjawab, Wan Anum isteri Laksamana yang telah memakan seulas biji cempedak tersebut, tuanku. Sultan Mahmud mengepal tangan, matanya membara. Ia melangkah beberapa tapak dengan tegas ke arah pembesar-pembesar yang ada. Sultan berkata, Cis, derhaka. Wan Anum telah berani mencemarkan kebunku dan mengkhianati kehormatan diraja. Aku tidak akan biarkan ini begitu sahaja. Hukuman mesti dijatuhkan. Wan Anum harus dihukum mati kerana kezaliman ini. Namun, ada pembesar lain yang tidak bersependapat dengan Sultan. Maka pembesar dua pun berkata, ampun tuanku, pada pandangan Patih, Wan Anum sedang syarat mengandung. Jadi hukuman tersebut perlu dipertimbangkan tuanku. Sultan Mahmud mengangkat tangannya dengan tegas, memotong kata-kata pembesar itu dengan suara yang tinggi dan dingin. Sultan berkata, tidak, ini soal maruah diraja. Anak dalam kandungannya itu harus dibuktikan sebagai penyebabnya. Belah perut Wan Anum, lihat sama ada benar anak itu mengidam cempedak. Beberapa pengawal datang untuk membawa Wan Anum dari rumahnya ke balai rum bagi menjalani hukuman. Dia memandang wajah pengawal itu dengan ketakutan, menyedari bahawa hidupnya bakal berakhir. Terketar-ketar, tangannya memegang perutnya yang sarat. Wan Anum berkata, kenapa? Mengapa ini berlaku? Apakah salahku? Aku hanya memakan seulas biji cempedak sahaja kerana perutku mengidam. Anak dalam kandunganku juga tidak bersalah. Wan Anum dibawa masuk ke hadapan Sultan Mahmud yang sedang menunggu dengan wajah yang garang dan bengis. Sultan berkata, Wan Anum, kau telah berani mencemarkan kebunku. Hukumanmu adalah mati. Buktikan jika benar anak dalam perutmu yang inginkan cempedak itu, maka belah perutmu dan lihat kebenaran. Wan Anum menangis, suaranya terisak-isak. Dia merayu tetapi rayuannya tidak diendahkan. Wan Anum berkata, Tuanku, Patih memohon ampun. Anak ini tidak bersalah.
menjatuhkan hukuman yang kejam begini? Mahkota bertatakan duri, Raja zalim hati tak berisi, rakyat menderita, hidup sengsara, di bawah bayang-bayang kuasa. Keadilan musnah, bertukar kezaliman, tangisan rakyat tiada arti. Keadilan terkubur dalam kesengsaraan, kekuasaan disalahgunakan bagai mimpi buruk. Rakyat menderita, tersiksa batin, menantikan saat kebebasan datang. Masa depan cerah menanti kita, keadilan tegak, rakyat bahagia. Sultan Mahmud berpaling memberikan isyarat agar hukuman dilaksanakan. Para pengawal melaksanakan titah Sultan, membelah perut Wan Anum. Di saat itu, keajaiban terjadi. Anak dalam kandungannya benar-benar memegang seulas cempedak. Sultan Mahmud terdiam sejenak. Matanya terpaku pada anak yang memegang seulas cempedak. Suaranya serak. Sultan berkata, benar, anak itu memegang cempedak. Ini kesalahan besar. Aku terlalu cepat menjatuhkan hukuman. Tidak seorang pun harus mengetahui perkara ini. Jika sesiapa berbicara tentang apa yang berlaku di sini, aku akan pastikan dia dihukum mati. Apa yang terjadi harus kekal rahsia. Semua pembesar di Balai Rum tunduk menyedari kemurkaan Sultan dan takut akan akibatnya jika rahsia ini terbongkar. Sultan Mahmud berjalan perlahan-lahan kembali ke tahtanya, tetapi jelas dalam hatinya terpalit rasa bersalah yang mendalam. Dengan ini, berakhirlah peristiwa tragis yang akan memicu dendam Laksamana Bentan yang suatu hari akan kembali membalas dendam kepada Sultan Mahmud atas kematian istrinya yang tidak berdosa. Selepas berbulan-bulan berjuang di lautan, Datuk Laksmana Bentan akhirnya tiba di Kota Tinggi bersama para pengikutnya. Terpahat senyuman manis di bibirnya kerana telah berjaya melaksanakan titah Sultan. Namun, kerinduan terhadap isterinya Wan Anum meresap di hati. Ia mencari di seluruh kampung, bertanya kepada orang-orang, tetapi jejak Wan Anum tidak ditemui. Dengan penuh kegembiraan dan keletihan, Laksamana bertanya, "Di manakah Wan Anum? Di manakah isteriku yang setia menanti? Seluruh kampung sudah ku cari, namun tiada bayangnya. Apa yang terjadi sepanjang ketiadaanku?" Orang kampung berbisik-bisik, namun ada yang akhirnya mendekati Laksamana dengan wajah takut untuk menyampaikan berita duka. Seorang orang kampung dengan takut dan duka memberitahu kepada Laksamana bahawa Wan Anum sudah tiada. Datuk Laksamana tersentak. Wajahnya telah berubah. Laksamana bertanya, "Apa? Tiada? Apa maksudmu? Katakan dengan jelas." Selepas itu, ada orang kampung yang lain memberitahu Laksamana bahawa Wan Anum telah dibunuh oleh Sultan hanya kerana seulas biji cempedak. Sejurus mendengar perkataan itu, wajah Laksamana berubah. Hatinya bagaikan dirobek-robek. Kemarahannya mula membara dalam dadanya. Laksamana teriak dengan penuh perasaan, "Apa? Seulas biji cempedak? Wan Anum dihukum mati hanya kerana itu?" Laksamana terdiam memandang ke langit. Akhirnya matanya menitis. Dia tahu isterinya seorang wanita yang baik, yang setia.
Dia tidak dapat menahan rasa marah dan kecewa yang mendalam. Laksmana dengan suara yang serak, penuh kesedihan. Wan Anum, mengapa takdirmu begitu kejam padamu? Aku tiada di sisimu saat kau memerlukan aku. Dan Sultan yang aku setia berkhidmat, Baginda telah membunuh isteriku. Di bawah sinar cahaya purnama, cinta kita terikat dengan suci. Namun, angin membawa kabar duka. Kezaliman Sultan merobek hati. Setiap memori menjadi kenangan. Namun, senyuman manisku tiada lagi. Kini, tinggal bayangan yang menyiksa dalam kesedihan yang kekal abadi. Hanya kerana seulas cempedak kau titahkan perintah untuk membunuh. Perutnya dibelah, darahnya melimpah. Akhirnya seulas cempedak menjadi saksi kekejamanmu. Oh, bagaimana aku harus melangkah tanpa cintamu yang memberi cahaya. Kezaliman ini akan kutentang dengan suara yang takkan padam selamanya. Setelah mendengar kebenaran tentang kematian isterinya, Datuk Laksmana merancang untuk membalas dendam. Baginda menyedari bahawa Laksmana akan datang menuntut bela atas kematian Wan Anum. Di dalam balai roh, Sultan Mahmud nampak gelisah. Pembesar-pembesar negeri mengintai situasi ini dengan kebimbangan. Sultan Mahmud dalam keadaan murung dan risau berkata, Laksamana akan membunuh aku. Aku tahu dia akan datang untukku. Dendamnya tidak akan terpadam selagi aku masih hidup. Seorang tentara luar cuba menenangkan Baginda dengan memberitahu bahawa mereka akan mempertahankan nyawa Sultan dan mengatur pertahanan yang kuat. Sultan berkata, ini bukan soal pertahanan, ini soal daulat dan maruah. Aku yang menyebabkan kematian isterinya. Aku tahu Laksamana Bentan akan datang untuk menuntut darah. Dengan dendam yang membara, Laksamana kini bersedia untuk membalas kematian isterinya. Dan Sultan Mahmud menyedari bahawa pertarungan terakhir akan berlaku. Segala dendam dan kekejaman akan mencapai kemuncaknya. Di istana, Sultan Mahmud yang tenang tidak mengetahui nasib yang menimpa isteri Laksamana. Laksamana Bentan tiba dengan wajah yang penuh dendam. Senjata di tangannya tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Pertemuan ini tidak berakhir dengan baik. Laksamana menuntut jawapan, tetapi Sultan tetap angkuh. Dengan hati yang hancur, Laksamana menyerah dan Sultan Mahmud tersungkur di jalan tempat kemakatan. Sultan berkata, "Hai Laksamana, basah nampaknya." Laksamana menjawab, "Ya, tiap-tiap basahnya mesti ada keringnya." Sultan berkata, "Mengapa Laksamana berkata demikian?" Laksamana pun memberikan sentiran kepada Sultan dengan berkata, Bagaimana tuanku menanam, begitu juga patik menuai." Sultan membalas, "Cis, mengapa begitu biadab?" Laksamana berkata, "Jika kerbau mempunyai tanduk, rotan yang lembut juga mempunyai guna. Sultan adil, Sultan bersembah, Sultan zalim, Sultan canggah. Sultan Mahmud, isteriku mati kerana bocor pedak yang kau kirimkan. Apakah ini cara Sultan membalas jasa orang yang setia berkhidmat? Aku menuntut penjelasanmu." Sultan dengan keadaan resah berkata, Apa salahmu Laksamana? Aku tidak tahu apa yang kau tuduh ini. Ini hanyalah takdir." Laksamana berkata, "Takdir? Engkau berani bercakap
Sultan atau tidak, hari ini kau akan menanggung akibatnya. Di bawah bayungan Istana Mega, aku berdiri, seorang pahlawan gagah. Namun hati dendam menyala marah kerana tuanku merenggut nyawa insanku sayang. Tanganku dulu setia menggenggam senjata, kini menggigil bukan kerana takut pada musuh, tapi dendam yang membara dalam jiwa. Kerana dendamku ini patut dibalas. Daulatmu, tuanku, akan ku ganti dengan tulisan darah. Bukan darah rakyat, bukan darah musuh, tapi darahmu yang dulu ku sanjung, Raja. Sultan telah ditikam menggunakan keris oleh Laksamana. Sultan dalam keadaan nyawa-nyawa ikan sempat mengeluarkan sumpah. Cis! Aku sumpah anak bertan jika